Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Ini kitab sifat 20. Beserta segala rukun Islam dan rukun-rukun iman. Sekalian itu dengan bahasa Melayu. Negeri di dalam beberapa judul yang ada di dalamnya yang ringkas aturannya dan mudah dipahamkannya dan tiada bosan mata daripada memandangkannya, dan terus insya-Allah ta'ala ke dalam hati segala ilmunya dan cahayanya dengan taufik Tuhan Rabbul Alamin dan dengan berkat Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam beserta sekalian sahabat dan keluarganya ajma'in. Amin amin amin. Allahumma amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Diatur oleh hamba yang dhaif Utsman bin Abdullah ibni Yahya radhiyallahu anhu di Betawi tahun Hijrah 1304. Bermula diharap pada tiap-tiap saudara yang melihatnya akan ini kitab, jikalau dapat ada salah hurufnya atau titiknya atau baris hurufnya, bahawa ia membetulkannya dengan yang shawab, yakni yang kebetulan pada ulama, beserta ia mendoakan maghfirah bagi yang membawa tekunnya, maka itulah yang diharap daripada sekalian saudara. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini kitab ni kitab tentang sifat 20. Ini sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab ini dinyatakan rukun-rukun Islam, rukun iman, dalam bahasa Melayu negeri kita lah. Ya. Dalam beberapa tajuk judul yang mana diaturkan dengan secara ringkas supaya mudah untuk kita faham dan kita tidak bosan, dan supaya bila kita pandang tu terus dia masuk ke dalam hati kita, insya-Allah taala. Ya. Mudah-mudahan segala limpahan ilmu yang terdapat dalam kitab ni, cahaya nur-nurnya dapatlah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat beriman, yakin dengan segala perkara yang berkaitan dengan akidah. Ini perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam, ya, perkara-perkara keimanan. Jadi kitab ini diaturkan, disusunkan dia oleh siapa? Oleh Syekh Utsman bin Abdullah ibni Yahya di Betawi. Ini di Betawi itu dalam rantau Nusantara kita ni lah, sebelah Indonesia sana. Ini Betawi. Tahun 1304 Hijrah. Macam kita sekarang ni dah 1444 Hijrah. Jadi maknanya kitab ni dah 140 tahun dah. Faham tak? Usia kitab ni. Maknanya dah 140 tahun yang lalu Syekh Utsman bin Abdullah ibni Yahya ni telah mengarang kitab ni, menyusun kitab ni supaya sekalian umat Islam di rantau Nusantara ni yang berbahasa Melayu ni dapat faham tentang sifat-sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang mengatakan kalau ada salah silap ataupun mungkin hurufnya ataupun titiknya atau barisnya, diharap kita dapat membetulkan dia. Sebab kadang-kadang manusia ni tidak dapat elak daripada kesilapan dan kesalahan. Kadang-kadang tulisan tu mungkin ada yang salah. Jadi diharap kita dapat betulkan dan kita mendoakan maghfirah, keampunan untuknya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam.
dengan pujian-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya, lagi menarik akan kelebihan pemberiannya, dan selawat yang akmal dan sejahtera yang sempurna atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekalian keluarganya dan sahabatnya. Wa ba'du, kemudian daripada itu, maka nikmat Allah Ta'ala yang amat besar kepada hambanya, iaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Sebab keduanya itu telah dijadikan oleh Tuhan Azza wa Jalla akan sebab memasuk syurga dengan kekal di dalamnya dan selamat daripada api neraka dengan taat pada Allah Ta'ala. Maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf, yakni aqil, baligh, bahawa ia mengetahui akan segala rukun Islam sebagaimana tersebut di bawah ini. Demikian pula segala rukun iman sebagaimana yang akan tersebut, kerana boleh ia memberi syukur pada Allah Ta'ala dengan mengamalkan amalan-amalan keduanya yang tergantung dengan pengetahuan yang tersebut itu adanya. Nampak? Jadi pengarang sesudah dia memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pujian-pujian yang melengkapi atas segala nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada sekalian hamba-hambanya, baik nikmat yang umum maupun nikmat yang khusus, dan telah berselawat dengan selawat yang sempurna dan mengucapkan salam sejahtera ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas sekalian ahli keluarganya dan para sahabatnya. Wa ba'du, adapun sesudah itu, ya. Wa ba'du tu dan adapun sesudah itu. Ini sesudah memuji Allah dan sesudah menselawati ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu, maka pengarang mengatakan bahawa nikmat yang paling besar sekali yang Allah kurniakan kepada hamba ni apa? Iaitu nikmat Islam, iaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Sebab apa? Orang yang Islam dan orang yang iman, yang beriman ni, orang yang beragama Islam dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada hari akhirat ni, mereka akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun imannya tu hanya sebesar zarah sekalipun, walaupun imannya tu walau sebesar biji sawi sekalipun, dia akan mendapat keampunan, selamat daripada ancaman azab yang kekal di dalam kehidupan akhirat. Jadi mungkin disebabkan dosa-dosa dia akan diazab, siksa, tapi selepas tu dia akan dikeluarkan. Maknanya dia tak kekal duduk dalam penjara neraka tu. Jadi nikmat Allah Ta'ala yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sebab kalau orang yang tidak Islam, orang yang kafir, dia akan diazab siksa selama-lamanya di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada peluang untuk keluar daripada api neraka sebab tak ada iman langsung dalam hatinya. Tak nak beriman pada Allah, tak nak beriman pada Rasulullah, dia tak nak beriman kepada kehidupan akhirat. Sebab apa? Sebab kedua-duanya itu telah dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai sebab untuk memasuki syurga dengan kekal. Jadi kalau tak ada agama Islam, kalau kita tidak beriman, maka kita tidak ada peluang untuk masuk syurga Allah Ta'ala yang kekal tu dan selamat daripada api neraka. Jadi untuk selamat kita kena mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan taat pada Allah Ta'ala. Maka untuk mentaati Allah Ta'ala tu wajib atas tiap-tiap mukallaf. Siapa yang dimaksudkan dengan mukallaf itu? Iaitu orang yang dah berakal, dia dah boleh membezakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang elok, mana yang tidak elok, kan? Mana dia dah berakal lah. Kemudian dia dah baligh, iaitu sudah cukup usia dia, mana dah sampai, mana dia dah telah mimpi, mengeluarkan mani dan sebagainya. Jadi telah sampai usia dia yang baligh. Bahawa ia mengetahui, wajib untuk dia perlu mengetahui segala rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Yang pertamanya rukun Islam apa?
mengucap dua kalimah syahadah. Nampak dekat dalam gambar di bawah tu, dia ada rukun Islam di tengah-tengah tu. Dia ada mengucap dua kalimah syahadah, kemudian sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, memberi zakat, pergi haji. Nampak? Jadi itu adalah rukun-rukun Islam. Kemudian rukun iman ada percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab yang telah diturunkan, percaya kepada sekalian nabi-nabi dan rasul-rasul, percaya kepada qada dan qadar, baik dan buruk semua daripada Allah Taala. Beriman, percaya kepada kehidupan sesudah mati, iaitu kehidupan akhirat. Itu yang dimaksudkan bahawa kita perlu mengetahui, bagi setiap yang mukallaf yang dah akil baligh tu, dia kena tahu segala rukun Islam dan rukun iman tu. Faham tak? Dia kena tahu, mesti kena diingat dalam fikiran dia. Sebagaimana yang telah tersebut itu. Sebagai apa? Sebagai mensyukuri nikmat Allah Ta'ala bahawa kita ni nak jadi sebagai orang Islam, kita kena tahulah apa rukun-rukun Islam. Kita kena mengucap dua kalimah syahadah, kena jaga sembahyang 5 waktu. Bulan Ramadan kita kena berpuasa. Kalau bila kita ada wang kelebihan, kita mampu, kita bayar zakat. Kalau kita ada kemampuan harta lagi, kita pergi haji. Jadi itu sebagai orang Islam, dia wajib melaksanakan rukun-rukun tersebut. Sebagai orang yang beriman ni dia percaya, tasdik pada hati. Jadi dalam hati kita tu kita membenarkan bahawa Allah itu ada, malaikat-malaikat itu ada, kitab-kitab yang terdahulu pun ada, rasul-rasul, nabi-nabi pun ada, qadar semua tu ketentuan daripada Allah pun ada, dan kehidupan akhirat tu pun ada. Itu maksudnya kita percaya, beriman. Kemudian kita tengok di bawah tu. Adapun ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama, iaitu mengetahuikan makna dua kalimah syahadah, iaitulah yang dinamakan ilmu usul dan ilmu tauhid, dan ialah yang dimaksudkan sebutannya di kitab ini. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf bahawa ia mengenalkan Tuhan Jalla wa Azza dengan segala sifatnya yang wajib baginya dan yang mustahil padanya dan yang harus padanya. Demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan yang mustahil dan yang harus, sebagaimana akan nanti tersebut bahawa sekalian itu masuk pada makna dua kalimah syahadah adanya. Nampak? Jadi mengucap dua kalimah syahadah tu adalah rukun Islam yang pertama. Bila kita mengucap dua kalimah syahadah, apa pengertian dua kalimah syahadah tu? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya, ashhadu, aku bersaksi, an, bahawa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa ashhadu, dan aku bersaksi, anna, bahawa sesungguhnya Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jadi itu ucapan dengan lidah kita. Faham tak? Jadi bila kita ucap dengan lidah kita tu, wajiblah kita mengenal siapa yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala tadi, dan siapa yang dimaksudkan dengan Nabi Muhammad SAW tu tadi. Jadi perlu kita mengenal secara terperinci. Itu yang dimaksudkan dengan ilmu usuluddin ataupun ilmu tauhid, untuk kita mengenali siapakah Allah itu, bagaimana sifat-sifat zat dia, kan? Begitu juga apa sifat-sifat yang wajib bagi zat dia, apa sifat-sifat yang mustahil bagi zat dia, apa sifat yang harus bagi zat dia, dan begitu juga ke atas sekalian para nabi dan rasul. Apa sifat yang wajib bagi para nabi, apa sifat-sifat yang mustahil bagi para nabi, apa sifat-sifat yang harus bagi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu rukun yang pertama daripada rukun Islam, mengucap dua kalimah syahadah. Kemudian tengok yang sebelah ni. Adapun ilmu pengetahuan lain rukun Islam
Iaitulah yang dinamakan ilmu fiqh. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf bahawa ia mengetahuikan ilmu segala amal yang wajib atasnya seperti sembahyang dan puasa. Demikian pula amalan-amalan sunat atau segala akad yang hendak dikerjakan olehnya. Bahawa kerana tiada sah beramal dengan jahil. Bermula dalilnya dari kitab Zubat. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malahu mardudatun la tuqbalu. Artinya tiap-tiap orang beramal dengan tiada ilmu, maka amalnya itu dibalikkan kepadanya, yakni tiada dikabulkannya adanya. Jadi rukun Islam yang seterusnya selepas mengucap 2 kalimah syahadah adalah sembahyang, puasa, zakat dan haji, kan? Jadi kalau mengucap 2 kalimah syahadah tu, kita perlu memahaminya menerusi ilmu tauhid, kan? Ilmu akidah, ilmu usuluddin. Bagi rukun Islam yang seterusnya iaitu sembahyang 5 waktu, bagaimana cara nak sembahyang 5 waktu, apa yang rukun, yang wajib dalam sembahyang, apa bacaan-bacaan dalam sembahyang, bagaimana bentuk-bentuk perbuatan berdiri, rukuk, sujud dan sebagainya dalam sembahyang. Perlu kita belajar tu semua dalam ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Macam mana cara nak puasa, apa niat puasa, waktu bila nak mula puasa, waktu bila nak buka puasa, kan? Itu kita kena tahu dalam ilmu fiqh. Kalau mengucap 2 kalimah syahadah tu maknanya kita kena tahu ilmu tauhid. Tentang sembahyang, puasa, bagaimana cara nak bayar zakat, bagaimana cara nak buat haji. Ini semua kena tahu, kena belajar menerusi ilmu fiqh. Ya. Termasuklah segala amalan-amalan yang sunat, macam mana kita nak berzikir, nak baca Quran, kan? Macam mana nak ambil wuduk. Ini semua perlu kita belajar dengan ilmu fiqh. Nak ambil wuduk, kena guna air yang macam mana, air yang mutlak, boleh ada air yang mengandungi najis. Ini semua kita kena belajar menerusi ilmu fiqh. Sebab apa? Kalau kita tak tahu ilmu fiqh, macam mana kita nak beramal ibadah? Macam mana kita nak sembahyang? Kita tak tahu cara nak sembahyang. Kita tak tahu cara nak ambil wuduk, kan? Macam mana kita nak melaksanakan amalan ibadah sembahyang tu kalau kita tidak ada ilmu? Kita tak kena belajar, kan? Jadi sebab itu dinyatakan dalam kitab Zubat, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malahu mardudatun la tuqbalu. Barang setiap orang yang tanpa ilmu dia beramal, maka amalannya itu tertolak, tidak diterima. Faham tak? Kalau siapa buat amal tanpa ilmu, dia buat ikut-ikut je, kan? Maka tidak diterima. Sia-sia lah. Kemudian kita tengok di bawah tu. Adapun dalil wujubat segala ilmu yang tersebut itu, iaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Artinya bermula menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Dan apa dalilnya? Menuntut ilmu itu wajib. Dan dalil bahawa ilmu ma'rifatullah Jalla wa Azza itu terdahulu wujubat dari lain-lain ilmu, iaitu dari kitab Zubat. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Artinya bermula yang wajib atas manusia iaitu ma'rifat Allah dengan yakin. Dan dari kitab Khutbah lil Habib Tahir bin Hussein, fa'lamu ayyuhan nas annal usula wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadati.
wa zalika haqiqatun. Haqiqatu makna syahadati. Artinya, ketahui oleh kamu bahawasanya asal agama iaitu mengetahui Tuhan yang disembah sebelumnya membuat ibadah padanya. Dan adalah pengetahuan itu hakikat makna kalimah syahadah adanya. Nampak? Jadi dalil bahawa wajib segala ilmu yang berkaitan dua kalimah syahadah dan ilmu tentang fiqh, tentang macam mana nak buat ibadah sembahyang, puasa, zakat dan haji, ialah daripada hadis Nabi SAW bahawa Nabi SAW menyatakan apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu ain atas setiap orang Islam. Tak kira dia orang Islam lelaki ke ataupun orang Islam yang perempuan. Jadi menuntut ilmu, mengenal Tuhan, mengenal Nabi, mengenal cara-cara nak buat ibadah, mengetahui cara-cara berpuasa dan sebagainya, adalah fardu. Maksudnya lebih berat daripada wajib lagi. Mana setiap orang mesti kena belajar, menuntut ilmu. Kalau tidak, dia akan jadi orang yang jahil, beramal tanpa pengetahuan dan amalannya tidak diterima. Jadi pertama sekali ilmu yang kita kena tahu adalah mengenal Allah lah, sebab itu adalah ilmu tauhid, ilmu daripada dua kalimah syahadah tu. Kita mula-mula kita mengucap dua kalimah syahadah. Betul tak? Rukun Islam yang pertama. Jadi mengucap dua kalimah syahadah, mula-mula sekali kita mengucap bahawa aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi siapa Allah ni? Kena kenal Allah dulu. Nampak tak? Sebelum kita nak kenal Nabi Muhammad pula, kena kenal Allah dulu. Sebab itu ucapan yang pertama kita ucap, kalimah yang pertama. Dua kalimah tu maksudnya kalimah bersaksi kepada keesaan Allah. Kalimah kedua adalah bersaksi kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud dua kalimah tu ada Allah dengan Muhammad. Kalimah pertama nak kenal Allah, kalimah kedua nak mengenal Muhammad. Jadi dua kalimah syahadah tu yang kita bersaksi tu bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Jadi ilmu mengenal Allah ni dulu yang penting sekali, mula-mula kita kena tahu. Tahu tak? Itu yang dinyatakan bahawa ilmu makrifat Allah. Makrifat artinya mengenal. Ilmu mengenal Allah Jalla wa Azza itu terdahulu wujubat dari lain-lain ilmu. Nampak? Sebelum kita nak belajar ilmu tentang haji ke, sebelum kita nak belajar ilmu tentang zakat ke, kita belajar ilmu mengenal Allah Ta'ala dulu. Itu yang paling wajib mula-mula sekali. Bahawa ilmu ma'rifatullah Jalla wa Azza itu terdahulu wujubat dari lain-lain ilmu. Iaitu daripada kitab Zubat ada dinyatakan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bi istiqad. Ini artinya awal yang paling wajib sekali, maksudnya kewajiban yang paling utama sekali, yang pertama-tama sekali yang wajib ke atas setiap manusia itu adalah ma'rifatul ilahi, mengenal Allah Ta'ala biistiqani, dengan penuh keyakinan, dengan yakin. Artinya bermula yang wajib atas manusia iaitu ma'rifat Allah dengan yakin. Jadi begitu juga yang dinyatakan oleh Syekh Habib Tahir bin Hussein, fa'lamu ayyuhan nas, ketahuilah oleh kamu wahai sekalian manusia, annal asla wal asasa, bahawa asal, perkara yang paling asal dan paling asas sekali, wa ma'rifatul ma'bud, ianya adalah ma'rifat, mengenal al-ma'bud. Al-ma'bud tu zat yang disembah, mengenal Tuhan yang disembah, qabla al-ibadati, sebelum melakukan amal ibadah. Wazalika, dan yang demikian itu, haqiqatu ma'na syahadah, adalah hakikat bagi makna mengucap dua kalimah syahadah tu. Mengenal Tuhan, mengenal Allah dulu. Faham tak? Artinya, ketahui oleh kamu bahawasanya asal agama iaitulah mengetahui Tuhan yang disembah sebelumnya membuat ibadah padanya. Dan adalah pengetahuan itu, ini pengetahuan mengenali Allah Ta'ala itu adalah hakikat
makna kalimah syahadat adanya. Dan jika telah diketahui kewajiban makrifat Allah atas tiap-tiap mukallaf, maka ketahui olehmu bahawa ertinya makrifat itu iaitu i'tiqad yang jazam atau yang jazim, lagi muwafaqat pada hak dengan dalil. Dan ertinya jazam iaitu i'tiqad yang putus, yang tiada ada syaknya lagi, maka bukan sangka-sangka adanya. Dan terbahagi jazam itu 4 bahagian sebagaimana dinukilkan dari nas ibarat. Ya. Inilah di bawah. Fayaji'u bihi, inilah di bawah. Ya. Maka dinyatakan di bawah ni. Ini kewajiban tuntutan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tu atas tiap-tiap mukallaf itu, yang dimaksudkan makrifat Allah Taala tu, mengenal Allah Taala tu dengan pengetahuan, pengenalan yang macam mana? Artinya makrifat iaitu i'tiqad yang jazam. Jazam maksudnya yang i'tiqad yang betul-betul putus. Maksudnya kita betul-betul teguh dengan pegangan tersebut. Faham? Kita tak lepas-lepas dah, tak putus dah. Faham? Tapi kita pegang tu dengan bersandarkan apa yang hak, yang benar, muwafaqat dengan yang hak. Ya, ini kebenaran yang dibawa oleh Nabi, Rasul-Rasul, apa yang dibawa oleh para-para alim ulama yang mewarisi ilmu Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul tu. Ini kita ikut pada pendapat yang hak. Faham tak? Kita ikut, pegang semua pendapat-pendapat pegangan yang hak, yang benar. Itu yang kita pegang. Kalau yang tak benar, kita tak pegang. Faham? Yang kita pegang segala keterangan yang benar itu dengan kuat, dengan teguh, dengan kukuh, dengan jazam dia panggil. Ya. Bersandarkan apa? Dengan dalil. Ini kita belajar dengan dalil daripada keterangan-keterangan ayat Quran, daripada hadis-hadis Nabi, daripada ijma', apa yang diungkapkan, yang dinyatakan oleh para-para alim ulama' kita, ahli sunnah wal jamaah. Itu yang kita pegang. Ada, kita pegang sungguh-sungguh semua bukti-bukti, dalil-dalil, hujah-hujah yang muwafaqat dengan hak, yang berselari dengan kebenaran. Artinya apa? Jazam iaitu i'tiqad yang putus, yang tiada ada syaknya lagi. Maka bukan sangka-sangka, yang ini bukan kita ragu-ragu. Kita tak ada confuse, tak ada. Ini kita betul-betul yakin. Ini aku pegang. Kan? Macam apa yang dikatakan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, bahawa Allah Ta'ala wajib ada memiliki 20 sifat. Kan? Maka itu kita pegang sungguh-sungguh. Sebab apa? Itu adalah daripada keterangan, ada nas dia, ada dalil-dalil dia, ada hujah-hujah dia, nanti kita akan pelajari. Dan tak boleh kita nak ragu-ragu ataupun syak wa sangka atas keyakinan tersebut. Jadi yang dimaksudkan dengan jazam itu ada 4 bahagian sebagaimana dinukilkan dari nas ibarat. Pertama, jazam muwafaqat pada hak dengan dalil. Maka inilah yang dinamakan makrifah. Ini keyakinan dia tu kuat, menuruti apa yang benar, bersandarkan daripada dalil-dalil. Itu yang dinamakan makrifat. Ya. Pertama, jazam muwafaqat, yang ini selari pada hak dengan kebenaran, dengan dalil, bersandarkan pada dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis dan keterangan alim ulama', maka inilah yang dinamakan makrifat. Itulah yang dimaksudkan makrifat, mengenal sungguh-sungguh. Berdasarkan dengan dalil-dalil dia. Yang kita yakin sungguh-sungguh atas kebenaran tersebut. Yang keduanya, jazam yang muwafaqat pada hak tetapi tiada dengan dalil. Maka inilah yang dinamakan taklid. Taklidkan taklid sahih. Ini jazam jenis yang kedua tu dia muwafaqat pada yang hak, yang ini dia pegang pada yang hak juga. Tapi dia tidak tahu dalil. Macam kalau orang yang awam, dia ikut sajalah apa yang ustaz cakap. Tapi dia tak tahu nak belajar dalil tu.
kan. Ustaz kata belajar sifat 20, pegang sungguh-sungguh. Dia pun hafal sifat 20 tu, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ini dihafal saja. Sebab apa? Ustaz dia kata wajib kamu kena hafal ni, yakin sungguh-sungguh. Jadi dia pun hafal je. Jadi dia taklid macam tu saja. Tanpa dia mengetahui dalil. Mana dalil dia bahawa Allah itu wujud? Apa dalil Allah itu qidam? Apa dalil dia? Apa hujah dia? Apa bukti dia bahawa Allah itu baqa, kekal? Jadi kalau kita tak tahu dalil, maka dinamakan kita sebagai itu taklid. Taklid tu maksudnya kita ikut. Tapi kita ikut benda yang benar, benda yang hak. Faham? Taklid namanya. Kedua, jazam muwafaqat pada hak tetapi tiada dengan dalil. Maka inilah yang dinamakan taklid. Taklid kan, taklid sahih. Yang ketiganya jazam juga. Ini dipegang sungguh-sungguh juga. Tapi jazam tiada muwafaqat pada hak. Macam orang Yahudi dan orang Nasrani, orang Hindu, orang agama yang lain. Mereka yakin dengan ajaran agama mereka. Dipegang sungguh-sungguh juga. Tapi keyakinan mereka pegang tu adakah perkara yang benar? Salah. Takkan Tuhan ada 3. Takkan Tuhan ada lebih daripada 1. Takkan Tuhan ada bertempat di langit. Takkan Tuhan itu berjisim macam pandangan orang kata Yahudi. Jadi mereka yakin dengan mereka punya ajaran. Mereka jazam. Tapi tidak muwafaqat pada yang kebenaran, yang hak. Ya. Maka inilah yang dinamakan jahil murakkab. Mana kejahilan mereka tu. Ataupun bagi orang-orang dalam di kalangan umat Islam sendiri pun ada yang mereka percaya kepada perkara yang tidak benar. Contohnya macam golongan-golongan yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala ada anggota tubuh badan ataupun Allah bertempat di satu arah kedudukan di langit seumpamanya. Jadi ini adalah pendapat-pendapat yang tidak benar, tidak hak, tapi mereka percaya sungguh-sungguh. Dan mereka menisbatkan Allah Ta'ala ada anggota tubuh badan, ada tangan, ada kaki, ada mata dan sebagainya. Jadi sedangkan kepercayaan tersebut adalah kepercayaan tidak benar, tidak hak, tidak betul. Tapi mereka pegang sungguh-sungguh juga. Ini dinamakan jahil murakkab. Jahil murakkab. Ketiga, jazam tiada muwafaqat pada hak dengan dalil. Walaupun mereka menggunakan dalil. Mereka kata dalil Quran kata, dalam Quran kata Allah ada tangan, tangan Allah di atas tangan mereka. Nampak? Dia kata Allah ada tangan lah juga. Jadi bolehkah kita nak terima kenyataan macam tu? Takkan Allah ada tangan macam tangan kita. Betul tak? Mungkin maksud tangan tu Allah Ta'ala maksudkan benda lain. Mungkin dia adalah sebagai majas untuk menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tu sifat tangan tu sifat berkuasa untuk memberi pertolongan, untuk memberi perlindungan, memberi keselamatan, bantuan dan sebagainya. Itu maksud tangan Allah Ta'ala tadi. Bukannya Allah Ta'ala ada tangan macam kita ada tangan, ada siku, ada lengan pula. Nak kena ada jari pula. Kalau tangan saja macam mana? Kan? Kalau Allah Ta'ala ada tangan juga, maksudnya seolah-olah Allah perlu ada jari juga, kena ada ibu jari, kena ada jari telunjuk juga. Kan? Jadi itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maha suci Allah daripada memiliki sebarang anggota tubuh badan. Jadi kalau mereka yang jazam tapi tidak muwafaqat dengan kebenaran, tapi mereka berdasarkan dalil, maka ini dinamakan jahil murakkab. Jahil sebab apa? Mereka tak faham maksud sebenar ayat-ayat Quran tu. Maksud sebenar hadis-hadis Nabi tu. Kan? Macam Allah turun ke langit dunia pada bahagian akhir malam. Dalam hadis Nabi SAW ada menyatakan bahawa Allah turun ke langit bumi kan. Adakah kita nak masukkan Allah Ta'ala turun daripada tempat tinggi ke turun ke tempat rendah, sedangkan Allah Ta'ala dia tidak berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Allah Ta'ala tak perlu pada tempat. Nampak? Jadi dalam nak memahami ayat tersebut,
kita perlu serahkan pemahamannya kepada ulama-ulama yang mahir dalam menakwilkan, mentafsirkan pengertian ayat tersebut. Bahawa yang dimaksudkan sebenarnya bukan Allah yang turun, tapi Allah perintahkan malaikat-malaikat turun untuk mendengar siapa di kalangan hamba-hambanya yang berdoa, supaya mereka akan sampaikan maklumat tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan maknanya Allah Taala turun pula. Faham tak? Itu yang dimaksud, kita kena merujuk kepada keterangan alim ulama. Kalau tidak, kita ni jadi orang yang jahil. Hanya dengan berdasarkan ayat Quran ataupun hadis Nabi, kita terus membuat penafsiran yang sendiri. Jahil murakkab namanya. Jadi ketiga, jazam yang tiada muwafaqat pada hak dengan dalil, maka inilah yang dinamakan jahil murakkab. Keempat, jazam juga. Jazam yang macam mana? Jazam yang tiada muwafaqat pada hak. Ini jazam yang keyakinan yang tidak bersandarkan pada perkara yang benar. Dan tiada dengan dalil. Ini dalil pun tak ada, dia pun jadi pengikut kepada orang yang jahil murakkab tadi. Maka inilah yang dinamakan taklid batil adanya. Jadi sebab apa? Mereka taklid, mereka mengikut kepada golongan-golongan yang jahil murakkab tu tadi. Itu adalah batil. Batal segala amalan-amalan mereka. Adapun erti dalil, iaitu barang yang menunjuki atas kebenaran suatu barang. Adapun dalil wujud Allah Ta'ala dengan segala sifatnya adalah itu memadai dengan dalil ijmali, iaitu keadaan bumi dan langit dan barang yang ada di dalam keduanya. Ini apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Firman Allah Ta'ala, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Artinya, bahawasanya di dalam kejadian segala langit dan bumi dan bersalah-salahan malam dan siang, sesungguhnya sekalian itu menjadi segala pertunjukan atas keadaan Allah Ta'ala yang menjadikan yang demikian itu adalah pertunjukan itu bagi orang-orang yang ada empunya akal fikiran. Sebagai lagi dari makna ibarat Suhaimi, ya, ibarat daripada Syekh Suhaimi. Adapun makrifat Allah Ta'ala dan makrifat sekalian Rasul terhenti atas pengetahuan tiga perkara yang tersimpan di dalam hukum akli, iaitu wajib dan mustahil dan jaiz. Maka dari kerana itu, wajib diketahui akan tiga perkara ini didahulukan atas sebutan 20 sifat itu. Dan ditambahi lagi di sini sebutan hukum syar'i dan hukum adi kerana mendapat kebezaan satu sama lain adanya. Jadi yang dimaksudkan dalil tu apa? Dalil tu barang yang menunjuki atas kebenaran sesuatu tu. Dalil tu maksudnya bukti. Apa bukti Allah ada? Jadi kita kena buktikan apa dalil Allah ada. Allah wujud. Apa dalil dia? Kita tak nampak Allah kan? Tapi Allah ada tak? Apa buktinya? Apa dalilnya? Dalil tu artinya bukti. Apa bukti yang menunjukkan bahawa Allah itu ada? Kita jawab apa? Lihatlah alam ni, lihatlah langit, lihatlah bumi. Mesti ada pencipta. Mesti ada yang menciptakan langit, mesti ada yang menciptakan bumi. Mesti ada suatu zat yang berkuasa yang menukar siang jadi malam, malam jadi siang. Itulah menunjukkan bahawa bukti adanya Allah. Faham tak? Jadi, adapun erti dalil iaitu barang yang menunjuki atas kebenaran suatu. Itu yang dimaksudkan dengan dalil. Ini dalil kita dengan hujah lah. Dengan hujah kalam kata-kata kita. Apa yang kita secara akal kita fikirkan benda tu benar, maka kita buktikan dengan hujah dan kata-kata. Faham? Itu maksudnya dalil. Adapun dalil wujud Allah Ta'ala itu, apa dalil wujudnya Allah Ta'ala itu? Dalil wujudat Allah Ta'ala dengan sekalian sifatnya adalah itu
memadai dengan dalil ijmali. Yang ni kita nak buktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tu wujud, ada, zatnya ada, dan dengan segala sifat-sifatnya ada pada zatnya. Dalilnya tu kita cukup dengan secara ringkas pun boleh. Kita nak buktikan secara terperinci macam mana? Kita dah lah kita kenal Allah pun tidak lagi. Tengok Allah Ta'ala pun tak pernah. Tak dapat lihatnya. Betul tak? Jadi macam mana kita nak buktikan satu persatu? Betul tak? Kita hanya boleh buktikan secara ringkas boleh lah. Kan? Jadi itu dimaksudkan dengan dalil ijmali. Iaitu keadaan bumi dan langit dan barang yang ada dalam keduanya. Kita kata, kalau ditanya pada kita, apa bukti bahawa Allah itu ada? Maka kita pun jawablah dengan secara ringkasnya, lihatlah langit dan bumi ni. Mesti ada yang menciptakannya. Lihatlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di dalam bumi ni. Apa yang ada di antara langit dan bumi ni. Mesti ada yang menciptakannya. Takkan dia boleh ada sendiri-sendiri. Itulah bukti bahawa Allah itu ada. Itu cara kita nak menjawab. Bukti. Dalil. Iaitu keadaan bumi dan langit dan barang yang ada di dalam keduanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala sendiri ada menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi, sesungguhnya pada khalqis samawati wal ard, pada penciptaan makhluk yang di langit dan di bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pertukaran, perbezaan masa malam dan siang itu, la ayatin, adalah itu merupakan tanda-tanda, bukti, dalil, li ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Kalau orang yang mau berfikir, dia nampak itu pun sudah menjadi bukti bahawa mesti ada Tuhan yang menciptakan semua. Mesti ada Tuhan yang menciptakan matahari, bulan, bintang. Mustahil ianya boleh berada dengan sendirinya. Sedangkan kita pun ada kejadian kita tu dengan adanya ibu dan bapa kita. Kalau tidak, kita pun tak ada. Faham tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menciptakan segala sesuatu tu. Dan bagaimana kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala lagi? Itu kita kena mengenal Allah Taala tu menerusi 3 dasar hukum akal. Hukum akli dia panggil. Iaitu perkara yang wajib, perkara yang mustahil, dan perkara yang harus. Apa yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Apa sifat-sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala? Allah mesti kena ada apa? Allah mesti wajib bersifat bagaimana? Itu yang perlu kita ketahui. Apa sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Contohnya mustahil Allah Taala akan mati. Mustahil Allah akan binasa. Faham tak? Itu antara sifat-sifat yang mustahil. Lagi, mustahil Allah Ta'ala menyerupai makhluknya. Faham tak? Itu antara sifat-sifat yang mustahil. Mustahil Allah ada lebih daripada satu. Faham? Jadi, kita nak mengenal Allah Ta'ala ni, kita kena tahu apa sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, dan apa sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala, dan apa sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Faham? Itu 3 dasar hukum akli yang perlu kita ketahui sebelum kita nak mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala tu. Faham? Adapun makrifat Allah Ta'ala dan makrifat sekalian Rasul terhenti atas pengetahuan 3 perkara yang tersimpan di dalam hukum akli, iaitu wajib dan mustahil dan jaiz. Ini harus. Ini apa yang wajib bagi Allah Ta'ala, apa yang wajib bagi Rasul-Rasul, apa yang mustahil bagi Allah Ta'ala dan apa yang mustahil bagi Rasul-Rasul, dan apa yang harus jaiz bagi Allah dan apa yang harus jaiz bagi Rasul-Rasul. Itu semua kita kena ketahui. Jadi perlu kita ketahui apa erti wajib, apa erti mustahil dan apa erti harus itu. Maka dari kerana itu wajib diketahui akan 3 perkara ini dahulu atas sebutan 20 sifat itu. Ini sebelum kita mengenal sifat yang 20 yang wajib bagi zat Allah Ta'ala tu, perlulah kita ketahui apakah
pengertian wajib pada akli, mustahil pada akli dan harus pada akli tadi. Ya. Hukum akli. Artinya hukum akli iaitu menetapkan suatu barang bagi suatu barang atau menafikannya padanya dengan tiada terhenti atas berulang-ulang dan tiada terhenti atas terhantar yang berhantar, maka tersimpan hukum akli di dalam 3 perkara ini. Yang pertama wajib, iaitu barang yang tiada dapat pada akal tiadanya. Yang kedua mustahil, iaitu barang yang tiada dapat pada akal adanya. Yang ketiga jaiz, yakni harus, iaitu barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Itu yang dimaksudkan dengan hukum akli. Ya. Hukum akli. Ya. Pertama sekali apa? Wajib. Wajib artinya apa? Benda yang mesti kena ada. Akal tak boleh terima benda tu tak ada. Macam contohnya, adanya Tuhan, adanya Allah. Akal kita mesti kata, wajiblah ada Tuhan. Takkan Allah tak ada Tuhan. Kalau tak ada Tuhan macam mana? Habislah kita ni semua. Kita pun tak ada kalau tak ada Tuhan. Tahu tak? Tak ada yang nak menjadikan kita. Jadi, yang dimaksudkan dengan wajib itu, barang yang tiada dapat pada akal tiadanya. Iaitu akal kita tu tak boleh nak menerima bahawa ianya tiada. Mesti kena ada. Itu maksud wajib. Wajib ada. Wajib maksudnya mesti. Yang kedua mustahil. Apa erti mustahil? Iaitu barang yang tiada dapat pada akal adanya. Iaitu akal tak boleh menerima benda tu ada. Contohnya, ada Tuhan yang selain pada Allah. Bolehkah? Akal kita tak boleh menerima. Kalau ada Tuhan yang selain pada Allah, mesti dah bergolak dah alam maya ni. Kan? Berperang lah. Macam otak tak boleh nak terima lah. Otak tak boleh terima. Hanya ada satu saja Tuhan. Tak boleh ada lebih daripada satu Tuhan. Kalau ada 2 Tuhan, mesti satu Tuhan lagi tak puas hati dengan Tuhan ni. Kan? Mesti dan benda tu akan berlaku kalau Tuhan tu pula nanti dia kalah, mesti dia akan berbalas dendam pula. Kan? Jadi mustahil itu. Kan? Jadi akal tak boleh terima benda tu ada. Itu yang dimaksudkan mustahil, iaitu barang yang tiada dapat pada akal adanya. Jadi akal tak boleh menerima benda tu wujud. Mana? Yang ketiga jaiz. Jaiz artinya harus, mungkin, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Faham? Jaiz yakni harus, iaitu barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Contohnya macam pewujudan alam ini. Kan, dunia ni. Ataupun kejadian kita manusia ni. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Tahu tak? Sebab dulu kita tak ada pun. Tahu tak? Dulu kita tak ada pun, tapi alam ni terus berjalan juga. Kalau kita tak ada pun, alam ni terus berjalan juga macam biasa. Tahu tak? Jadi, Allah nak bagi kita ada pun boleh, harus. Kan? Allah nak bagi kita mati pun bila-bila Allah boleh bagi mati kita. Harus pada Allah Ta'ala. Nampak? Nak mengadakan ke ataupun nak meniadakan kita tu, Allah boleh buat ikut kehendak je. Faham tak? Itu maksudnya akal tu boleh menerima perkara yang harus itu, artinya barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Contohnya macam kalau kita kata ada burung Garuda. Pernah tengok tak burung Garuda? Tapi pernah dengar kan? Ada ke tak ada burung Garuda ni? Tak tahu? Mungkin ada. Sebab dalam kisah-kisah terdahulu kadang-kadang mereka cerita ada burung Garuda. Dekat Indonesia pun dijadikan burung Garuda tu sebagai lambang negara mereka. Garuda. Kan?
Jadi walaupun kita tak nampak, burung Garuda tu diibaratkan seekor burung yang besar lah, kan. Yang besar, mungkin besar di satu kampung punya besar ke ataupun satu negeri ke, kan. Mana seekor burung yang besar. Ada lagi ke burung Garuda tu sekarang? Mungkin pupus. Maknanya mungkin ada tak? Mungkin ada. Itu yang dimaksudkan harus tu akal boleh menerima. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Itu yang dimaksudkan harus. Sebab apa? Kita pernah dengar. Tak, walaupun kita tak pernah nampak. Macam contoh kita ni, kita dengar ada sebuah negeri dekat kutub utara sana. Nama dia Alaska. Kan? Betul ke ada kat sana? Ada. Ada sebab apa kita tahu ada? Sebab orang bagi tahu. Kadang-kadang mungkin tak ada dah. Sebab ais tu dia dah cair. Ais dekat kat kutub utara tu cair. Dia habis tenggelamkan negara Alaska tu. Mungkin boleh jadi juga. Kan? Orang dah tak jumpa dah Alaska kat mana ni. Hilang dah. Tenggelam kat dalam laut. Mungkin boleh jadi juga. Sebab dah banyak negara-negara pupus tenggelam dengan air laut. Betul tak? Jadi itu dimaksudkan akal kata, benda tu mungkin, harus, jaiz, boleh jadi juga. Kan? Macam dia orang kata dekat dekat benua Antartika dekat selatan muka bumi ni, dulu ada bawah tu ada satu tamadun. Ada satu teknologi, ada satu kira penduduk manusia lah dekat benua Antartika tu. Sekarang dah ditutupi oleh ais. Betul ke? Dah rasa macam betul. Mungkin lah. Memang akal kita kata haruslah, mungkin kot. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Sebab kita hidup zaman sekarang, mungkin bumi ni dah beribu-ribu tahun. Dulu bentuk muka bumi ni mungkin dia sebelah ikut lain, dia berpusing ikut lain. Kan? Macam sekarang ni di tanah Arab dulu, kalau dulu dia padang pasir yang panas, sekarang dah turun salji. Maknanya mungkin bumi ni dia sudah berpusing, beredar daripada satu kedudukan tertentu, sudut tertentu yang mana dia sejuk, ya kan? Jadi benda tu mungkin berlaku, harus berlaku, jaiz, boleh. Kalau Allah nak buat, boleh lah. Kalau Allah tak nak buat pun boleh jadi juga. Betul tak? Jadi itu dimasukkan pada akal, ianya adalah jaiz, harus, boleh. Jadi hukum akal ni ada berapa? Ada 3. Yang pertama sekali wajib, artinya mesti. Mustahil artinya tak boleh. Akal tak boleh terima. Jaiz artinya boleh jadi, mungkin. Itu maksud. 3 tu je, hukum akli. Kemudian ada hukum syar'i. Hukum syar'i ni hukum fiqh lah. Hukum fiqh wajib, haram, harus, sunat, makruh. Itu hukum syar'i. Faham? Sah, batal. Itu dalam hukum fiqh, dalam bab fiqh baru kita pakai hukum syar'i. Kalau dalam bab akidah kita pakai hukum akli. Kita tak boleh nak samakan. Faham tak? Bab hukum akli ni hanya dalam bab ilmu akidah saja yang kita apply, kita gunakan. Kalau hukum syar'i ni dalam bab fiqh, bab sembahyang, sah ke tak sah ke, ada yang amalan-amalan yang kita buat tu haram ke, makruh ke, sunat ke. Itu dalam hukum syar'i, hukum fiqh. Itu syar'i. Hukum akli, akidah. Akli, hukum akli untuk ilmu akidah, hukum syar'i untuk ilmu fiqh. Faham? Dia tak sama. Sebab apa hukum akli ni untuk perkara-perkara rukun iman, tentang perkara syahadah tadi. Kemudian hukum syar'i ni untuk amalan-amalan yang bersifat ibadah, hukum fiqh, sembahyang, puasa, zakat, haji. Maknanya waktu bila diharamkan berpuasa. Kan ada waktu-waktu hari-hari tertentu diharamkan berpuasa, contohnya hari raya mana boleh puasa. Kan? Jadi itu berkaitan dengan hukum syar'i. Macam setiap orang yang dah akil baligh, dah mukallaf, diwajibkan dia menunaikan sembahyang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan. Ini hukum wajib tu, ini hukum fiqh, hukum syar'i. Faham? Tengok ni. Hukum syar'i artinya hukum syar'i iaitu perintahan Allah Ta'ala, yakni perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan perbuatan segala mukallaf kerana memberatkan perintahan atau menentukan sebab atau syarat
atau mani'. Bermula terbahagi hukum syar'i atas 7 bahagian di bawah ini. Kalau hukum syar'i tu dia ada 7 bahagian dekat sebelah tu tengok. Dia ada wajib, kemudian ada sunat, dia ada haram, ada makruh, kemudian ada mubah, ada sahih, ada batal. Itu hukum syar'i. Artinya hukum syar'i iaitu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbuatan. Ini apa yang Allah Taala perintahkan kita melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, macam contohnya semayang. Perbuatan semayang kan dia ada perbuatan kena berdiri, itu kena rukuk, kena sujud, kan, kena duduk. Jadi betul kena ada bacaan-bacaan yang tertentu. Jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya saya saja je macam tu. Sebab Rasulullah menerima perintah tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Jibril ajar Nabi cara nak melaksanakan perintah Allah tu, cara nak semayang tu, kan. Jadi itu adalah hukum yang berkaitan dengan fiqh. Jadi melaksanakan solat tu dengan cara yang betul tu adalah wajib. Faham tak? Dengan perbuatan segala mukallaf kerana memberatkan perintahan Allah Subhanahu Wa Taala itu, atau menentukan sebab atau syarat atau mani'. Bermula terbahagi hukum syar'i atas 7 bahagian di bawah ini. Ada 7 bahagian itu. Wajib. Apa arti wajib? Wajib artinya barang yang mendapat pahala jika dikerjakannya dan mendapat dosa jika ditinggalkannya adanya. Contohnya macam sembahyang. Kalau kita lakukan, kita laksanakan, kita dirikan sembahyang, kita akan dapat pahala. Kalau kita tinggalkan sembahyang yang fardu tu, maka kita berdosa. Itu maksudnya wajib. Faham? Kalau wajib pada akli tadi, wajib artinya apa? Yang akal tak terima benda tu tak ada. Kan? Wajib pada akal terima benda tu ada. Jadi wajib pada akal tak dapat menerima benda tu tiada. Tapi pada hukum syar'i, wajib artinya apa? Wajib artinya mendapat pahala jika dibuat dan mendapat dosa jika ditinggalkan. Nampak beza kan wajib syar'i dengan wajib akli tadi. Kalau wajib akli tadi artinya apa? Barang yang tiada dapat pada akal, tiadanya. Jadi akal tak boleh menerima benda tu tak ada. Wajib artinya mesti kena ada. Tapi wajib pada syar'i artinya barang yang mendapat pahala jika dikerjakannya dan mendapat dosa jika ditinggalkannya adanya. Kemudian apa artinya sunat? Hukum syar'i yang kedua, itu sunat. Artinya barang yang mendapat pahala jika dikerjakannya dan tiada mendapat dosa jika ditinggalkannya. Contohnya macam amalan-amalan sunat dalam sembahyang contohnya. Macam kita angkat tangan selepas kita rukuk tu kan. Sami Allahu liman hamidah. Itu sunat. Tak angkat tangan tu pun tak apa. Faham tak? Kalau kita angkat tangan tu sami Allahu liman hamidah, kita amalkan sunat tu dapat pahala. Tapi kalau tinggalkan pun tak berdosa. Faham tak? Sebab dia sunat, dia bukannya wajib. Jadi kita kena kenal apakah perkara-perkara yang sunat dalam sembahyang, apa yang wajib dalam sembahyang. Faham? Kemudian apa yang dimaksudkan dengan hukum haram pula? Haram pada syar'i artinya barang yang mendapat dosa jika dikerjakannya dan mendapat pahala jika ditinggalkannya kerana takut pada Allah. Itu yang dimaksudkan haram. Contohnya membunuh ataupun meninggalkan sembahyang. Meninggalkan sembahyang tu hukumnya apa? Haram. Mana boleh tinggalkan sembahyang? Berdosa lah tinggalkan sembahyang. Ataupun contohnya tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Hukumnya apa? Haram lah. Kan? Jadi haram artinya barang yang mendapat dosa jika dikerjakannya dan mendapat pahala jika ditinggalkannya kerana takut pada Allah. Ataupun contohnya perkara-perkara yang haram itu meminum arak. Meminum arak hukumnya haram. Jadi bila kita buat, kita berdosa. Kalau kita tinggalkan perbuatan minum arak tu, ini orang paksa kita minum, kita tak nak minum juga. Maka kita dapat pahala. Ialah sebab kita meninggalkan perkara yang haram tadi, dapat pahala. Jika ditinggalkannya, mendapat pahala.
mendapat pahala jika ditinggalkannya kerana takut pada Allah. Kemudian makruh. Makruh artinya apa? Artinya barang yang tiada mendapat dosa jika dikerjakannya, tetapi dibenci oleh Tuhan, dan mendapat pahala jika ditinggalkannya dengan kerana Allah Ta'ala. Contohnya macam makruh ni apa? Makan perkara-perkara yang kuat baunya, ataupun makan perkara-perkara yang yang meninggalkan kesan bau, contohnya makan bawang ke, makruh, ya. Ataupun makan belacan yang dah busuk, kan belacan kan busuk bau dia, tu makruh. Tapi bukan kata tak boleh makan, makan boleh. Ataupun macam contohnya hisap rokok, tu makruh, kan tak? Artinya barang yang tiada mendapat dosa jika dikerjakannya. Ini setakat nak makan, nak hisap rokok boleh, tak dosa. Tetapi dibenci oleh Allah. Allah Ta'ala tak suka sebab apa? Dia busuk mulut. Kan tak? Malaikat pun tak suka. Orang pun tak suka busuk mulut ni, bau rokok lah. Ataupun bau belacan lah kat mulut kau ni. Kan belacan kalau kita makan sambal belacan pun dekat tangan pun melekat kata bau dia kan. Kan? Apatah lagi dekat mulut kita, dekat bibir kita nak bercakap dengan orang pula lagi. Bau belacan tu keluar daripada mulut kita kan. Jadi itu yang maksudkan makruh. Kalau kita tinggalkan, dapat pahala. Tetapi dibenci oleh Tuhan, dan mendapat pahala jika ditinggalkannya dengan kerana Allah. Ini ditinggalkan tabiat-tabiat yang tak baik tadi, yang makruh tadi tu, untuk mendapat pahala. Kemudian ada hukum mubah. Mubah artinya harus. Sama. Kalau dalam hukum akli dipanggil jaiz. Kalau dalam hukum syar'i dipanggil mubah. Mubah artinya harus juga. Harus, maknanya boleh. Mubah artinya harus pada syarak, iaitu barang yang tiada ada pahala jika dikerjakannya atau ditinggalkannya, dan tiada dosa jika dikerjakannya atau ditinggalkannya adanya. Ini perkara yang harus ni, contohnya macam kita berhibur, ataupun bersukan, beriadah, ataupun pergi melawat. Perkara yang harus. Kita nak pergi ke taman bunga, ataupun nak pergi ke tepi pantai, benda yang harus. Letak air. Kalau baca Yasin letak air depan. Itu kalau baca Yasin letak air tu, maknanya itu pun harus. Harus. Dibolehkan. Tak? Dibolehkan. Jadi mubah artinya harus pada syarak, iaitu barang yang tiada ada pahala jika dikerjakannya atau ditinggalkannya, dan tiada dosa jika dikerjakannya atau ditinggalkannya. Ini kalau macam bersukan, kita nak bersukan pun boleh, tak nak bersukan pun tak apa, tak ada masalah. Kan? Macam kita orang ajak pergi, jom pergi main badminton ke, main takraw ke, main bola ke, kita nak main pun boleh, tak nak main pun boleh. Tapi kalau kita nak main tu, sebaik-baiknya kita jagalah dia punya adab-adab dia, mana kita tutuplah aurat. Janganlah terikut sangat nak beriadah tu sampai pakai seluar pendek pun kita buat tak heran saja. Tak boleh lah, itu dah jadi haram di situ. Sebab apa? Kita tidak menjaga aurat. Kan? Kalau setakat nak beriadah tu, tak ada masalah. Harus. Main bola nak mengeluarkan peluh untuk kesihatan contohnya kan. Itu harus. Kalau kita tak main bola pun tak ada masalah. Kemudian ada hukum syar'i yang keenam sahih. Artinya barang yang lengkap. Contohnya kalau kita sembahyang tu, kita tunaikan segala rukun-rukun dia, sunat-sunat dia, kan? Jadi dia akan jadi sahih. Maksudnya lengkap. Faham tak? Dengan wuduk yang sempurna, sembahyang bacaan ayat-ayat Quran yang sempurna, tasbih, semua doa-doa, tahiyat semua dengan bacaan yang sempurna, maka itu dinamakan sahih. Artinya lengkap, sah. Sah, maknanya diterima. Batal artinya barang yang kurang. Artinya contoh dalam sembahyang tu terlupa pula baca surah Fatihah rakaat ketiga. Batal lah. Tak sah lah, sebab apa? Baca surah Fatihah tu kan dia rukun.
dalam sembahyang. Betul tak? Rukun qauli. Jadi kalau tak baca tak sah. Jadi batal. Faham tak? Itu yang dimaksudkan hukum syar'i. Ada 7 iaitu wajib, sunat, haram, makruh, mubah, sahih dan batal. Sahih artinya barang yang lengkap padanya segala syaratnya dan lengkap segala rukunnya adanya. Batal artinya barang yang kurang syaratnya atau kurang rukunnya, iaitu lawannya sahih kuat adanya. Jadi itu antara rukun syar'i. Kemudian dia ada satu lagi hukum adi. Hukum adi ni apa? Hukum adat. Hukum adat. Hukum adi. Artinya hukum adi iaitu menetapkan suatu barang bagi suatu barang atau menafikan suatu barang pada suatu barang lantaran berulang beserta sah, bersalahan dan lagi dengan ketiadaan memberi bekas salah suatu pada yang lain. Bermula tersimpan, yakni terbahagi hukum adi di dalam 4 perkara tersebut di bawah ini. Jadi hukum adi ni hukum adat. Hukum adat ni dia ada terbahagi kepada 4. Ya. Di sini dinyatakan. Pertama, pertambatan keadaan suatu barang dengan keadaan lainnya. Ini hubungan sesuatu dengan sesuatu. Seperti keadaan kenyang dengan keadaan makan. Jadi hubungan makan dengan kenyang. Bila kita makan, secara adat ni mesti dah kenyang. Tahu tak? Bila kita makan, mana kita mana dengan sesuatu makanan yang kita makan tadi tu, nasi ke, mi ke, roti ke, ya. Itu akan menyebabkan apa? Bila dah makan, kenyang. Itu hukum adat. Secara adatnya bila kita dah makan cukup, kenyanglah perut. Kan? Macam kata pantun apa, gendang gendut tali kecapi, kenyang perut sukalah hati. Tahu tak? Jadi bila dah makan secara adatnya kenyang yang terhasil. Kemudian hukum adat yang kedua apa? Pertambatan ketiadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang. Seperti pertambatan ketiadaan kenyang dengan ketiadaan makan. Tadi ada makanan, adalah kenyang. Kemudian hukum adat yang kedua, kalau tak makan, maka tak kenyang. Faham tak? Mana tiada makanan, maka tiadalah kenyang. Hukum yang pertama, ada makan, adalah kenyang. Hukum yang kedua, kalau tak makan, maka tak kenyang. Itu hukum adat. Hukum adat yang ketiga, pertambatan keadaan suatu barang, adanya suatu keadaan tu dengan ketiadaan suatu barang. Seperti pertambatan keadaan dingin dengan ketiadaan kain baju adanya. Macam kalau kita rasa malam sejuk, ya, disebabkan apa? Kita dapat rasa sejuk tu sebab apa? Sebab tak ada kain nak tutup badan kita. Selimut pun tak ada, cadar pun tak ada. Baju tebal pun tak ada. Maka kita pun rasa sejuk. Jadi adanya sesuatu dengan sebab tiadanya sesuatu. Faham? Itu hukum adat yang ketiga. Pertambatan keadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang. Nampak? Adanya sesuatu hal keadaan tu dengan sebab tiadanya sesuatu benda. Contohnya, adanya keadaan sejuk tu dengan sebab tiadanya pakaian yang cukup untuk menutup sejuk tadi. Maka itu hukum adat yang ketiga. Ya? Seperti pertambatan keadaan dingin dengan ketiadaan kain baju adanya. Kemudian hukum adat yang keempat, pertambatan ketiadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang. Ini tiada suatu barang tu dengan disebabkan adanya sesuatu. Seperti ketiadaan hangus dengan keadaan air jua adanya. Contohnya macam kalau kita nak bakar kayu yang basah. Jadi kayu tu tak boleh nak dibakar, tak boleh hangus. Tiada hangus kayu tu sebab apa? Sebab dalam kayu tu ada air. Faham tak? Jadi itu
tambatan ketiadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang. Ini tak dapat nak menghasilkan keadaan hangus pada kayu tu disebabkan pada kayu tu masih terkandung air lagi, basah lagi. Jadi itu hukum adat. Pertama, pertambatan keadaan suatu barang dengan keadaan yang lainnya, seperti keadaan kenyang dengan sebab makan. Kedua, pertambatan ketiadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang, seperti pertambatan ketiadaan kenyang dengan sebab ketiadaan makanan. Ketiga, pertambatan keadaan adanya suatu barang dengan ketiadaan suatu barang, seperti pertambatan keadaan dingin, sejuk, ya. Adanya cuaca rasa sejuk itu dengan sebab apa? Tiada kain nak tutup badannya sebagai bajunya. Dan hukum adat yang keempat, pertambatan ketiadaan suatu barang dengan adanya keadaan suatu, seperti ketiadaan hangus kayu yang dibakar tu dengan sebab apa? Kayu tu masih ada air basah di dalam kayu tersebut. Itulah hukum-hukum akli, hukum syar'i dan hukum adi. Hukum akli itu hukum akal, hukum syar'i itu hukum fiqh, dan hukum adi itu hukum adat. Benda yang macam benda yang memang lazim lah. Realiti lah. Benda yang memang berlaku secara adatnya. Kalau nak mana kalau nak anak kena kahwin. Kan nak anak kena kahwin. Nak ilmu kena belajar. Nak duit kena kerja, kena cari duit, kan? Jadi itu hukum adat. Apa hukum adat, apa hukum akal, apa hukum syar'i, kita dah nampak perbezaan dia, kan? Kalau hukum akli tu dia 3 je. Wajib, mustahil, harus. Kalau hukum syar'i tu dia ada 7. Wajib, sunat, haram, makruh, mubah, sahih, batal. Kalau hukum adat tu ada 4 tadi, ya. Dan jika telah diketahui akan ertinya wajib syar'i dan wajib akli, bahawa itu berlain-lainan keduanya, maka apabila dikata wajib atas tiap-tiap mukallaf, maka maksudnya itu adalah wajib syar'i. Sebab apa? Mukallaf tu orang yang dibebankan dengan amalan ibadat. Orang yang mukallaf tu orang yang diberikan bebanan beramal ibadat. Itu yang maksudkan orang mukallaf. Maksud dia dah akil baligh lah. Orang akil baligh tu maksudnya dia dah cukup umur lah. Dah tahu dah cara nak buat sembahyang, kena sembahyang lah. Takkan nak buat diri tu macam budak-budak yang tak akil baligh lagi. Kan? Dah kena belajar mensyukuri nikmat Allah lah. Kena ikutlah peraturan syariat Nabi Muhammad SAW. Itu yang dimaksudkan. Jadi jika dikata wajib atas tiap-tiap mukallaf, wajib atas tiap-tiap mukallaf, contohnya wajib atas tiap-tiap mukallaf bersolat 5 waktu. Kan? Wajib atas tiap-tiap mukallaf kena menuntut ilmu. Jadi maksudnya wajib tu wajib syar'i, wajib yang mesti kena buat. Kalau tak buat berdosa. Faham tak? Ini bukan wajib akli, ini wajib syar'i. Buat dapat pahala, tak buat berdosa. Faham tak? Menuntut ilmu contohnya. Kalau menuntut ilmu dapat pahala, tak menuntut ilmu berdosa lah jadinya, jahil, murakab. Jadi itu yang dimaksudkan bila dikatakan wajib atas tiap-tiap mukallaf, maka maksudnya iaitu adalah wajib syar'i, bukannya wajib akli, bukannya yang dimaksudkan secara hukum akal. Adapun apabila dikata wajib bagi Allah Ta'ala atau bagi Rasul, maka maksudnya itulah wajib akli. Bila dikatakan wajib bagi Allah bersifat dengan sifat wujud, maka wajib yang dimaksudkan di sini wajib akli, bukan wajib syar'i. Wajib Allah Ta'ala tu bersifat wujud. Maksudnya Allah mesti kena ada sifat wujud tu. Allah mesti kena ada. Itu yang dimaksudkan hukum akli. Wajib akli. Dan demikian pula jika dikata jaiz, boleh, harus bagi Allah Ta'ala itu, atau harus bagi Allah Ta'ala, maka maksudnya iaitulah jaiz akli. Ini harus bagi Allah Ta'ala. Contohnya Allah nak mengadakan langit dan bumi ini harus bagi Allah Ta'ala.
Allah nak meniadakan dia boleh. Nanti nak hari kiamat nanti habis semua langit dan bumi ni semua Allah Ta'ala hancurkan semua. Binasa. Betul tak? Jadi harus bagi Allah Ta'ala nak buat langit dan bumi ni, bila dikatakan harus bagi Allah, maksudnya itu hukum harus akli, bukan harus syar'i. Faham? Dan jika dikata jaiz bagi mukallaf atau harus bagi mukallaf, mukallaf tu artinya kita lah, hamba. Kalau harus bagi Allah, itu dimasukkan hukum akli. Kalau harus bagi mukallaf, itu hukum syar'i. Sebab apa? Hukum syar'i itu adalah untuk hamba, bukan untuk Allah. Hukum akli itu yang kita nak sabitkan bagi Allah Ta'ala. Hukum syar'i sabit bagi hamba. Sebab hamba yang kena melakukan amalan-amalan syariat ini. Allah dia tak perlu sembahyang. Allah dia tak perlu puasa. Allah tak perlu bayar zakat. Yang kena bayar zakatnya kita. Yang kena sembahyangnya kita. Nak kita ni yang sebagai mukallaf. Allah bukan mukallaf. Allah adalah zat. Mana untuk mengenal zat berdasarkan hukum akli. Tapi bagi mukallaf, kita nak mengenal hukum syariat, kita kena tahu hukum syar'i. Faham? Beza dia. Maka jika dikata jaiz bagi mukallaf atau harus bagi mukallaf membuat atau berkata masalan, maka maksudnya jaiz syar'i adanya. Itulah perbezaan antara hukum akli, hukum syar'i dan hukum adi. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ada apa-apa nak tanya? Yang tak faham? Dia yang kena ingat ni lah. Kena ingat, betul, ulang-ulang balik. Hukum syar'i, hukum akli, hukum adat. Perbezaan dia. Nanti kita akan mula masuk belajar mengenal 20 sifat bagi Allah Ta'ala. Jadi nak mengenal 20 sifat bagi zat Allah Ta'ala tu, sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil dan satu sifat yang harus tu, kita akan menggunakan hukum akli. Kita tak akan menggunakan hukum syar'i. Faham? Sebab apa kita nak mengenal Allah ni berkaitan dengan ilmu tauhid, maka itu adalah berkaitan dengan mengenal zat Allah Ta'ala. Jadi itu berkaitan dengan hukum akli. Bagaimana akal kita nak mengenal Allah Ta'ala. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kita manfaat, supaya kita dapat faham, kita dapat amalkan yang kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wahsyurna fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.